Yang biasa kita bagi zakat kepada mereka ialah golongan amir, iaitu tolong kutip wang zakat. Sebab itu ada bahagian diberikan kepada golongan amir. Begitu juga dengan Tok Imam. Tok Imam sini ada tak gaji? Ada ke tak ada? Allowance ada tak? Allowance pun tak ada. Bermakna itu fisabilillah, tuan. Bermakna tak ada gaji, allowance itu bukannya gaji. Allowance itu sagu hati. Jadi perempuan yang sekalian, patutnya termasuk dalam fisabilillah ni. Tok Bila, Tok Siap itu fisabilillah. Begitu juga mereka yang bergiat dalam NGO Islam, iaitu saya Setiausaha Agong Kehormat Persatuan Cina Muslim Malaysia, tuan. Dah 8 tahun saya pegang jawatan ini, tak ada gaji, tuan. Yang dapat agung dengan kehormat saja, tuan. 8 tahun. Pejabat dekat Kuala Lumpur, rumah dekat Kelang. Bayangkan kos ulang alik itu fisabilillah, tuan. Sebab kita yakin kalau kita buat kerja kerana Allah, kalau kita berjuang kerana Allah, kalau kita buat untuk agama Islam, insya-Allah Allah akan balas balik, tuan. Dan cara mana Allah balas balik kita tak tahu, tuan. Tapi alhamdulillah, saya dah 2 kali naik haji. Saya baru saja naik haji pada tahun lepas, dan semuanya ditanggung beres, 1 sen pun saya tak kena keluar. 3 kali saya dah sampai pergi ke Mekah, iaitu 1 sen pun saya tak belanjakan untuk berbuat demikian, tuan. Iaitu Allah bantu dengan cara lain. Iaitu tahun lepas saya pergi haji, dijemput oleh kerajaan Arab Saudi. Iaitu haji ini dipanggil sebagai haji tamu kerajaan, tuan. Haji tamu kerajaan ini dia tak pergi ikut melalui tamu haji. Iaitu kami diberikan visa khas, kami naik commercial flight, naik penerbangan yang terakhir, balik dengan penerbangan yang pertama. Iaitu haji tamu kerajaan ini ambil masa paling lama pun 12 hari saja, tuan. Itu kelebihan yang diberikan kepada haji tamu. Dan haji tamu dekat Malaysia dia jemput seramai 40 orang. Daripada seluruh dunia dia jemput lebih daripada 1,400 orang, daripada lebih 30 buah negara. Jadi perempuan yang sama sekalian, kita kena yakin. Dan kali pertama saya pergi haji, iaitu 3 tahun yang lepas, iaitu saya pergi haji tu sebab ada orang bagi duit, tuan. Ada orang bagi cash money RM12,500. Jadi saya pergi buat haji, ikut haji muasasah. Haji muasasah pada waktu itu baru 9,500. Bermakna ada duit balance dalam akaun saya tak usir, tuan. Itulah ganjaran yang Allah bagi kalau kita buat kerana fisabilillah. Tapi fisabilillah juga, tapi fisabilillah pun ada hak dia dari segi zakat, tuan. Jangan pula yang tak fisabilillah pula ambil wang zakat, tuan. Itu tak boleh, tuan. Sebab itulah kita kena fahami fisabilillah ni. Termasuk dalam fisabilillah ni ialah golongan pendakwah, tuan. Patutnya mereka yang berdakwah tu kita bagi wang zakat, kita sediakan peruntukan zakat untuk membolehkan mereka berdakwah. Macam mana kita nak berdepan dengan pihak Kristian? Sebab itulah nak selesaikan masalah kristianisasi, nak mengatasi masalah kemurtadan ini, tak cukup dengan sekadar buat perhimpunan, tuan. Kita buatlah perhimpunan 1-2 juta orang, masalah murtad tak dapat kita selesaikan. Sebaliknya kita mesti ada gerak kerja. Kita kena bekerja bersungguh-sungguh, iaitu untuk menyampaikan agama Islam, nak basmi masalah yang berkaitan dengan kemurtadan. Tak cukup dengan kita hoha-hoha selama setengah hari. Yang penting kita lakukan bagi didikan ilmu kepada umat Islam. Melalui pendidikan ilmu itulah maka mereka akan dapat keluar daripada alam kejahilan. Sebab kejahilan itulah yang menyebabkan mereka masuk agama lain. Mereka menjadi orang yang murtad, termasuk juga terlibat dengan berbagai masalah, termasuk juga masalah sosial, tuan. Masalah sosial di kalangan anak-anak Islam ni cukup serius, tuan. Mengikut perangkaan terbaru yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Wanita, oleh pihak kerajaan, iaitu masalah yang berkaitan dengan anak luar nikah ini, mengikut daftar yang direkodkan oleh pihak kerajaan dalam tempoh masa 2 tahun kebelakangan ini, iaitu di antara tahun 2008 hingga tahun 2010, bilangan anak luar nikah yang telah dapat dikesan jumlahnya adalah seramai 182,000 orang, 182,152 orang, tuan. Bermakna lebih 182,000 anak luar nikah ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Mengikut kajian di peringkat universiti, mengikut kajian oleh ahli-ahli akademik, bagi satu kes yang dilaporkan, sekurang-kurangnya ada 4 kes yang tidak dilaporkan. Bermakna bagi satu kes ada 4 kes tak laporkan. Jadi cuba kita kalikan 182,000 kali dengan 4, bermakna sekurang-kurangnya ada 1/2 juta anak luar nikah dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan bayangkan masalah anak luar nikah ni berlaku untuk tempoh masa 20 tahun.
20 tahun kali dengan setengah juta, bermakna sudah lahir sekitar 10 juta anak lonika di tengah-tengah masyarakat kita dalam tempoh masa 2 dekad kebelakangan ini. Jadi tuan-puan yang sekalian, ini belum lagi termasuk anak lonika yang sudah jadi mayat, dibuang ke dalam longkang, dicampak ke dalam tong sampah, dibiarkan mati kelaparan, dibiarkan mati kesejukan, dibiarkan mati digigit oleh serangga, dibiarkan mati dimakan oleh anjing dan juga sebagainya. Ini belum lagi termasuk mereka yang menggugurkan anak. Gugurkan anak ini tak dilaporkan. Gugurkan anak itu dilakukan secara rahsia, dilakukan secara sembunyi. Kita tahu benda itu banyak berlaku di klinik-klinik swasta, tapi oleh kerana benda itu bercanggah dengan undang-undang, maka dia tidak laporkan. Dan doktor yang sepatutnya jadi seorang penyelamat sanggup menjadi seorang pembunuh demi untuk mendapatkan kewangan, dapatkan material, dapatkan kesenangan duniawi, tuan. Dan itulah masalah berlaku pada hari ini. Sebab itulah tuan-puan yang sama sekalian, nak selesaikan masalah murtad, kita kena lihat masalah murtad daripada dimensi yang lebih luas. Murtad bukan sekadar apabila orang itu masuk agama Kristian, masuk agama Hindu, masuk agama Buddha, masuk agama Bahai, masuk agama-agama lain, termasuk juga menjadi golongan yang tidak mempunyai agama yang kita sebut sebagai golongan etis. Murtad juga boleh berlaku apabila orang itu rosak dari segi itikat, menyeleweng dari segi itikat. Itikat itu maksudnya keyakinan kita, kepercayaan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, syurga, akhirat, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan neraka. Jadi itu namakan sebagai itikat. Sebab itulah itikat kita tak boleh sama dengan itikat pengikut Kardiani. Itikat kita tak boleh sama dengan itikat orang yang ikut dengan Mu'tazilah. Itikat kita tak boleh sama dengan itikat kumpulan Jabariyah. Itikat kita tak boleh sama dengan itikat penganut Syiah. Itikat kita tak boleh sama dengan itikat kumpulan-kumpulan ajaran sesat, Ayapin dan juga sebagainya. Ini boleh menyebabkan sama ada kita jadi murtad ataupun jatuh kafir. Jadi tuan-puan yang sama sekalian, dan murtad juga boleh berlaku apabila orang itu melakukan syirik, tuan-puan, iaitu menduakan Allah, tuan-puan. Syirik ada berbagai-bagai syirik. Kita ada syirik akbar, syirik yang paling besar, tuan-puan. Syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah sampai bila-bila, tuan-puan. Walaupun dia buat taubat nasuha, walaupun dia minta pengampunan pada malam nisfu Syaban, walaupun dia minta ampun pada bulan Ramadan, Allah tak akan ampunkan dosa orang yang melakukan syirik akbar. Syirik orang yang menduakan Allah, orang yang pergi sembah patung, orang yang pergi sembah berhala, orang yang pergi sembah batu, orang yang pergi sembah pokok, orang yang pergi minta tolong dan semangat hantu dan juga sebagainya. Itu termasuk di kalangan mereka yang melakukan syirik akbar. Begitu juga dengan syirik asgar, tuan. Syirik asgar itu maksudnya iaitu orang melakukan syirik tanpa dia sedari, iaitu dia melakukan sesuatu untuk menunjuk-nunjuk, tuan-tuan. Kita orang Islam ni tak boleh nak tunjuk-tunjuk. Kalau Allah berikan kita sedikit kelebihan, kita jangan tunjuk kehebatan kita. Kalau Allah berikan kita ilmu, kita jangan heboh-heboh ilmu kita sampai kita jadi takabur, kita jadi sombong, kita jadi angkuh, kita jadi riak, kita jadi wujud dan juga sebagainya, iaitu ikut resmi padi, iaitu makin berisi makin tunduk, tuan-puan. Bukannya resmi berah jati, iaitu makin menongkat tinggi, tuan-puan. Tak boleh. Sebab ilmu ni, kita tengok ulama-ulama kita ni tawaduk, tuan-puan, tawaduk. Sebab itulah kehebatan ilmu itu bukan terletak pada degree, bukan terletak pada CJ dan juga ijazah. Kalau nak katakan PhD, tuan-puan, ramai orang ada PhD, tuan-puan. Berlambat orang ada PhD. Bukan saja satu PhD, saya boleh kemukakan ramai yang mempunyai 2 PhD. Dan ada juga yang mempunyai 3 PhD. Ada seorang presiden dekat sebuah negara di Afrika, saya dah tak ingat nama presiden tersebut, dan negara itu dia mempunyai 4 PhD. Pemimpin revolusi Iran, iaitu Ayatollah Imam Khomeini. Imam Khomeini ada 7 PhD, tuan-tuan. Tapi berapa ramai di antara kita tahu bahawa Imam Khomeini ada 7 PhD? Sebab dia tak pernah cakap, dia tak pernah heboh, dia tak pernah tunjuk-tunjuk. Itulah sifat-sifat tawaduk yang sepatutnya ada pada seorang ulama, yang sepatutnya ada pada seorang pemimpin, yang ada pada seorang ilmuwan. Jadi tuan-puan yang sama sekalian, sebab itulah kita takut kalau kita menunjuk-nunjuk, maka kita buat bukan lagi kerana Allah, kita buat untuk mendapatkan sanjungan daripada manusia. Contohnya kita bersolat nak tunjuk-tunjuk betapa hebatnya kita dalam bersolat, kita berpuasa nak tunjuk pada orang bukan kerana Allah, maka takut
bahawa ibadah itu bukan saja tak diterima oleh Allah, sebaliknya akan berlakunya syirik. Itu namakan sebagai syirik asgar, tuan. Begitu juga ada lagi satu jenis syirik yang kita namakan sebagai syirik amali. Syirik amali itu maksudnya ada, kalau di antara kita yang yakin dan juga percaya ada satu kuasa lain yang lebih hebat daripada kuasa Allah, jatuh syirik, tuan. Contohnya ada orang percaya pada batu, iaitu batu akik, batu cincin. Kononnya batu itu boleh sembuhkan penyakit. Kononnya batu itu boleh memberikan dia kekuatan. Kononnya batu itu boleh menentukan masa depannya. Bermakna syirik, tuan. Sebab hanya Allah yang menyembuhkan penyakit. Hanyalah Allah kita bergantung, kepada Allah lah kita menyerah, tuan. Ada yang percaya pada azimat, ada yang percaya pada tangkal, ada yang percaya kepada benda-benda lain, termasuk juga tattoo dan juga seumpamanya. Itu boleh menyebabkan berlakunya syirik. Sebab itulah murtad boleh berlaku dalam berbagai bentuk keadaan. Termasuk juga murtad boleh berlaku apabila orang itu melakukan pemujaan kepada syaitan. Dan sama ada kita sedar atau kita tak sedar, iaitu ramai di kalangan anak-anak Melayu pada hari ini, mereka ikut berbagai bentuk kumpulan yang puja syaitan. Dia itu di Malaysia ni ada macam-macam kumpulan. Dan ada setengah-setengah kumpulan tu mungkin kita tak pernah dengar. Contohnya dekat Terengganu. Terengganu.